Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin, qaidil mujahidin, sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahum ila yaumiddin. Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian, saya ingin mengambil kesempatan ini walaupun agak lewat untuk mengucapkan selamat tahun baru Hijriah bagi seluruh kaum muslimin, khususnya ini masih lagi pada bulan Muharram dan kita masih lagi mempunyai majlis-majlis menyambut Ma'al Hijrah, dan pada masa ini apa yang saya ingin lakukan ialah untuk memberi sedikit penjelasan berhubung dengan peristiwa hijrah dan beberapa salah tanggapan yang sememangnya wujud di kalangan umat Islam. Ada pada dasarnya 4 perkara lah yang saya ingin perbetulkan, insya-Allah. Yang pertama, tanggapan bahawa peristiwa hijrah ini berlaku pada satu hari bulan Muharram. Ini memang tidak betul. Walaupun kita sambut Ma'al Hijrah itu ataupun tahun baru Hijriah itu pada satu hari bulan Muharram, ianya tidak bererti bahawa peristiwa hijrah itu berlaku pada satu hari bulan Muharram. Sebenarnya peristiwa hijrah itu telah berlaku pada bulan Rabiul Awal, yang mana Rasulullah SAW telah tiba di kota Madinah pada 12 hari bulan Rabiul Awal, di mana baginda telah dikatakan meninggalkan kota Mekah pada 4 hari bulan Rabiul Awal. Tetapi apa yang kita perlu faham ialah bahawa sebelum datangnya Islam sekalipun, masyarakat Arab Jahiliyah telah pun mempunyai takwim mereka sendiri, iaitu bulan-bulan seperti Muharram, Safar dan sebagainya, semua dah telah pun wujud. Tetapi apa yang tidak ada pada mereka ialah satu sistem angka untuk tahun-tahun mereka. Mereka biasanya menamakan tahun-tahun mereka mengikut peristiwa-peristiwa yang besar yang berlaku. Seperti mana kita tahu bahawa Rasulullah SAW dilahirkan pada tahun gajah, dan tahun gajah itu adalah tahun pada bila tentera-tentera gajah Abrahah itu telah datang ke kota Mekah untuk merobohkan Kaabah itu sendiri. Maka tahun-tahun itu telah wujud, bulan-bulan itu wujud, tetapi tidak mengikut satu sistem perangkaan. Sebaliknya dinamakan mengikut peristiwa-peristiwa yang besar yang berlaku pada tahun itu. Maka tahun hijrah ini bermula apabila umat Islam ingin menentukan satu sistem perangkaan, iaitu mengikut nombor lah, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dan sebagainya, dan dibincang dan difikirkan apakah tahun manakah yang sepatutnya dipilih sebagai tahun hijrah yang pertama bagi umat Islam, ataupun tahun Islam yang pertama bagi umat Islam. Dan banyaklah cadangan-cadangan yang telah dikemukakan, di antaranya tahun lahirnya Rasulullah, ada yang dikatakan tahun wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan pada tahun mulanya turunnya wahyu, ada yang kata pada tahun berlakunya peristiwa perang Badar dan sebagainya. Tetapi apa yang telah akhirnya dipersetujui ialah supaya tahun berlakunya hijrah itu diambil sebagai tahun pertama umat Islam. Dan ini merupakan satu hujah ataupun satu bukti betapa besarnya pengertian di sebalik peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Ini salah tanggap yang pertama yang saya rasa perlu kita sama-sama berkongsi supaya kita faham bahawa sebenarnya peristiwa hijrah itu bukan berlaku pada satu hari bulan Muharram, tetapi ianya berlaku pada bulan Rabiul Awal. Namun tahun pada bila ianya berlaku, tahun itulah yang diterima sebagai tahun yang pertama. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, ada yang menganggap bahawa hijrah ini merupakan satu peristiwa di mana Rasulullah SAW melarikan diri daripada kota Mekah, untuk melepaskan diri daripada
kezaliman, penindasan, usaha untuk membunuh dan sebagainya. Tetapi sebenarnya ianya adalah lebih daripada itu. Hijrah kalau nak lepaskan diri daripada penindasan, daripada kezaliman, penderaan dan sebagainya, sebenarnya hijrahnya seperti itu boleh dilakukan bila-bila masa, kerana seperti mana yang kita tahu, sebelum berlakunya peristiwa hijrah ke kota Madinah telah pun ada peristiwa hijrah daripada kota Mekah pergi ke negara Habsyah, yang mana negara Habsyah itu telah pun sedang diperintah oleh seorang raja Nasrani yang adil, raja yang dikenali sebagai Najasyi, dan dia telah memberikan perlindungan kepada umat Islam. Maka sekiranya nak lepaskan diri daripada penindasan dan kezaliman dan penganiayaan semata-mata, boleh lepaskan diri dengan melarikan diri pergi ke Habsyah dan hidup di bawah perlindungan ataupun suaka politik yang ada di negara Habsyah yang diberikan oleh Raja Najasyi itu. Tetapi hijrah ke kota Madinah ini lebih daripada persoalan nak lepaskan diri daripada penindasan dan kezaliman. Kerana kalau kita ikut dia punya turutan sejarah dia, apa yang telah berlaku, kita lihat bahawa sebelum berlakunya peristiwa hijrah ini, Rasulullah SAW selepas peristiwa di Taif, telah pun turun ke kota Mekah, dan selepas itu bertemu dengan kabilah-kabilah Arab yang datang ke kota Mekah semasa musim haji ala jahiliah itu, kerana Kaabah tu ada. Lalu kita tahu kisah Abraha nak robohkan Kaabah kerana apa? Kerana ramai sangat orang pergi ke kota Mekah untuk melakukan haji dan ibadat mereka dan sebagainya, dan Abraha dia dengki, dia nakkan orang datang ke negara dia, maka dia nak pergi robohkan Kaabah. Maknanya peristiwa hijrah ataupun musim haji ala jahiliah telah wujud, dan pada ketika itu, pada musim haji ini, Rasulullah SAW telah bertemu dengan ketua-ketua kabilah, meminta supaya mereka menerima Islam, membawanya ke negara mereka ataupun bandar mereka, dan melindunginya dan memperjuangkan risalah Islam itu. Dan bila baginda SAW bertemu dengan ketua-ketua kabilah, banyaklah respons, kebanyakan mereka menolak. Ada juga yang menerima tetapi menetapkan syarat-syarat yang tertentu, seperti Baihara bin Firas daripada Bani Amir, dia kata kita boleh terima, tapi selepas kamu meninggal, kepimpinan bagi umat Islam itu mesti serah pada dirinya. Maka Rasulullah SAW telah menolak, kerana dengan menyatakan bahawa kuasa itu akan diserahkan oleh Allah kepada siapa yang diinginkannya. Lalu inilah latar belakangnya. Akhirnya Rasulullah SAW telah bertemu dengan mereka-mereka yang datang daripada Yathrib, iaitu kaum Bani Hazraj, dikenali sebagai kaum Bani Hazraj. Dan apabila mereka menemui Rasulullah SAW dan mendengar bahawa baginda SAW menyatakan bahawa dirinya adalah seorang rasul, mereka ni yang datang daripada kota Madinah ataupun Yathrib ini, mereka pernah dengar orang-orang Yahudi yang hidup bersama mereka mengatakan bahawa akan datang seorang rasul, dan mereka orang-orang Yahudi ini sedang menunggu munculnya seorang rasul. Maka orang-orang Arab daripada Yathrib ini, daripada kaum Aus dan Hazraj, mereka dengan segera mendengar ucapan Rasulullah SAW, akhirnya mereka beriman dan mereka telah melakukan bai'ah dengan Rasulullah SAW yang dikenali sebagai bai'ah Al-Aqabah yang pertama ataupun bai'atun nisa. Dalam bai'ah yang pertama ini, mereka berjanji mereka tidak akan mensyirikkan Allah, mereka tidak akan melakukan zina, mereka tidak akan membunuh anak-anak perempuan mereka, dan mereka akan saling bantu-membantu dalam kerja-kerja kebajikan. Itu saja. Dan mereka balik-balik ke Yathrib, dan Rasulullah mengutuskan Mus'ab bin Umair, seorang sahabat, pergi bersama dengan mereka. Dan semasa Mus'ab bin Umair berada di kota Yathrib itu, dia telah mendidik, menceritakan, menjelaskan, memberikan penerangan tentang Islam, dan dikatakan tidak ada walaupun satu rumah yang tidak dikunjungi oleh Mus'ab untuk menyampaikan risalah ini. Akhirnya selepas habis tempoh setahun, mereka kembali ke kota Mekah. Pemimpin-pemimpin daripada Yathrib itu turun balik ke kota Mekah, bertemu kembali dengan Rasulullah SAW dengan kefahaman yang mantap mengenai Islam, dan mereka telah melakukan bai'ah Al-Aqabah yang kedua, yang dikenali sebagai Bai'atul Harb ataupun bai'ah
bersedia untuk berperang. Di dalam bai'ah ini ianya lebih hebat daripada bai'ah yang pertama. Mereka berjanji mereka akan melindungi Rasulullah SAW dengan harta benda mereka, dengan keluarga mereka, dengan diri mereka sendiri, dan mereka akan berjuang bersama dengan Rasulullah untuk memenangkan risalah Islam, ya. Maka selepas itu mereka balik, ya. Dan Rasulullah SAW bersedia untuk hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah dengan penuh kesedaran bahawa di kota Madinah dah ada satu masyarakat, dah ada satu kumpulan manusia yang bersedia untuk menerima kepimpinan baginda SAW dan bersedia untuk berjuang untuk memenangkan Islam. Maka ianya bukan, ya, sekadar nak larikan diri daripada satu tempat pergi ke tempat lain, ya, sebagai refugee, ya, tetapi ianya berpindah daripada tempat di mana tidak ada kuasa pergi ke satu tempat di mana mereka yang menunggu di tempat itu sudah bersedia untuk menyerahkan kepimpinan dan pemerintahan kepada Rasulullah SAW. Ini semua sebenarnya adalah hasil, ya, daripada satu doa yang telah Allah Azza wa Jalla wahyukan kepada Rasulullah SAW, ya, selepas peristiwa Isra' dan Mi'raj, ya, iaitu satu doa yang merupakan ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surah Al-Isra', ya. Kalau tuan-tuan ada masa, tuan-tuan boleh rujuk, ya. Ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alli min ladunka sultanan nasira, ya. Ini bererti satu ayat yang Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW, yang mana kalau kita rujuk kepada tafsir Ibn Kathir, ia dijelaskan bahawa ayat ini merupakan satu doa memohon supaya Allah memberikan kuasa pemerintahan, ya, kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Maksud doa tadi wa qur rabbi, dan katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, adkhilni, masukkanlah diriku, mudkhala sidqin, melalui pintu masuk kebenaran, wa akhrijni, dan keluarkanlah diriku, ya, melalui pintu keluar kebenaran, ya, waj'alli, dan berikan kepada diriku, min ladunka, daripada sisimu, ya Allah, as-sultanan nasira, pertolongan kekuasaan, ya. Yang mana Ibn Kathir menjelaskan bahawa apa yang dimaksudkan dengan as-sultanan nasira, yang berdasarkan kepada penjelasan daripada Hasan al-Basri, ialah sama ada satu, adanya sebuah kerajaan yang akan menerima Rasulullah SAW, menerima Islam, dan kerajaan ini akan melindungi Rasulullah dan mendukung perjuangan Islam untuk memenangkan Islam. Ini satu. Yang kedua kemungkinannya ialah bahawa kuasa pemerintahan itu diserahkan kepada Rasulullah SAW sendiri, dan Rasulullah sebagai ketua negara akan mencorakkan masyarakat dan negara menghayati Islam dan memperjuangkan Islam sehingga ianya mencapai kemenangan, ya. Dan apa yang kita lihat di dalam sejarah, kemungkinan yang kedua inilah yang telah berlaku. Maka poin yang terpenting, ya, salah anggap yang kedua bahawa Rasulullah SAW hanya melarikan diri daripada kota Mekah adalah satu salah tanggap yang amat meleset sekali, ya. Ianya merupakan perpindahan daripada sebuah negara yang menolak Islam kepada sebuah negara yang telah bersedia untuk menerima Islam, supaya dengan itu negara yang menerima Islam itu, iaitu kota Madinah, akan dicorakkan mengikut Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, ya. Rasulullah pergi ke kota Madinah bukan menjadi sebagai mufti, ya, bukan menjadi sebagai refugee, ya, tetapi Rasulullah SAW pergi ke kota Madinah sebagai pemimpin dan sebagai pemerintah, ya. Maka inilah sebabnya mengapa hijrah itu begitu penting. Ianya merupakan tahun apabila Islam itu dibebaskan daripada suasana yang lemah, keadaan yang tertindas, menjadi sebagai yang memerintah, yang berkuasa, yang mencorakkan masyarakat. Pada tahun itulah, selepas peristiwa hijrah, Islam itu benar-benar dapat hidup, bernafas, bebas, ya. Inilah sebabnya mengapa peristiwa hijrah itu dipilih sebagai peristiwa untuk menandakan tahun pertama umat Islam, ya. Ini salah tanggap yang kedua. Saya harap tuan-tuan
dan puan-puan memahaminya, insya-Allah ya.